billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ini saya akan terangkan secara terperinci sebab-sebab jin dan syaitan boleh masuk ke dalam tubuh seseorang manusia dan bagaimana cara kita nak mengesan kewujudan jin dan syaitan dalam seseorang pesakit. Bagaimana yang telah diterangkan, kita menggunakan 15 atau 16 kaedah melalui kepitan, pijitan, tepukan, tekanan dan sebagainya. Tapi langkah-langkah ini semua mestilah diasaskan kepada tauhid, iaitu seseorang perabat itu hendaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di dalam keadaan muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah adalah satu muraqabah atau tumpuan zahir dan batin seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beserta dengan kita seperti yang Allah firmankan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Dan muraqabah ma'iyah ini telah pun digunakan oleh Rasulullah sebagai pengajaran kepada kita. Rasulullah dalam hidupnya sentiasa berada dalam keadaan muraqabah ma'iyah. Kita temui ketika baginda bersama Abu Bakar dalam gua Sur, di atas Jabal Sur. Rasulullah mengingatkan Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau gelabah, sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi seseorang perawat bila mau memulakan tugas untuk memeriksa seseorang pesakit, bagi menentukan di dalam tubuh pesakit itu ada jin, syaitan ataupun sebaliknya, hendaklah terlebih dahulu beristighfar, minta keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan taubatnya bukan saja diterima oleh Allah, tapi ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah. Jadi seorang yang benar-benar dalam taubat dan inabah mudah diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah sebutkan di akhir ayat 27 surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilahi man anab. Dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan taubat dan inabah kepadanya. Sesudah seseorang itu duduk dalam keadaan muraqabah ma'iyah, dan tentunya perawat mestilah dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar. Lalu bacalah ayat 29 surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Baca ayat ini dengan niat supaya Allah tunjukkan kepada kita, ya, jin dan manusia yang jahat yang telah melakukan berbagai kerja-kerja yang menyebabkan seseorang itu sakit, seperti yang kita maklum, kerja-kerja sihir dan sebagainya. Selepas daripada itu, maka hendaklah kita lakukan pemeriksaan sebagaimana yang
telah saya terangkan pada kuliah yang lepas secara ringkas. InsyaAllah pada malam ni saya akan terangkan dan tunjukkan kepada para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana cara menggunakan 16 kaedah untuk mengesan adanya jin dan syaitan berada dalam seseorang pesakit. Perlu juga saya ingatkan, adalah diharamkan menggunakan kaedah telikan untuk mengetahui adanya jin dan syaitan yang berada dalam tubuh pesakit. Memanglah dilarang, kerana apa-apa jenis telikan memang dilarang di dalam Islam. Malahan Rasulullah SAW tidak membenarkan orang-orang Islam menemui tukang-tukang telik yang digelarkan dengan istilah urraf dan munajim, juga kahin. Rasulullah bersabda, man ata urrafan au kahinan au munajiman fasaddaqahu faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad. Satu riwayat menyebutkan lam yataqabbal minhu arba'ina lailah. Siapa yang menemui seorang tukang telik atau seorang tukang telik yang menggunakan peredaran bintang munajim, atau seorang pawang yang juga menilik dan membenarkan kata-kata mereka, maka orang yang tersebut telah mengingkarkan kebenaran, telah kufur terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan makna telah kufur di sini ialah dosa besar. Dan satu riwayat menyebutkan solatnya, amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Jadi ini larangan yang jelas, ya, penggunaan telikan. Apa juga jenis-jenis telikan haram digunakan oleh seorang perawat ketika merawat seseorang penyakit, seorang pesakit. Apa juga telikan, sekalipun telikan yang menggunakan Quran, apa saja bahan-bahan yang digunakan. Saya temui ada orang-orang Islam di Malaysia ini untuk mengetahui atau untuk mendiagnosiskan seseorang pesakit dengan menggunakan Quran. Quran itu diikat, lalu ditanya oleh pawang tersebut atau tukang telik tersebut, si fulan ini datang nak tahu penyakitnya sebab sihir atau tidak. Jadi kalaulah sebab sihir, maka Quran itu berpusing-pusing dengan ligatnya, seolah-olah Quran itu pusing sendiri. Tapi hakikatnya bagi siapa yang tahu, macam saya tahu, yang memusingkan itu ialah syaitan yang menjadi rakan kongsi seseorang pawang, seorang tukang telik itu. Kadang-kadang digunakan tasbih dan 1001 macam. Mungkin para pendengar lebih banyak maklumat dari saya mengenai telik menilik. Apa juga jenis telikan diharamkan di dalam Islam. Jadi kerana itu kita gunakanlah kaedah untuk mengesan adanya jin dan syaitan ini di dalam diri seorang pesakit dengan cara-cara yang wajar, yang dibenarkan oleh Islam, seperti yang telah saya terangkan dalam kuliah yang lepas, iaitu dengan cara cepitan, dengan cara tekanan, dengan cara tepukan, dengan cara menggunakan tapak tangan untuk merasa suhu badan seseorang, adakah panas atau sejuk,
adakah panasnya itu merata, adakah sebahagian anggota panas sedangkan sebahagian anggota lain tak panas. Ini semua boleh kita gunakan, dan kaedah ini dalam pengalaman kita lebih 20 tahun lebih tepat daripada tirikan. Sebagai contoh, ada seorang ibu berumur 40-an datang kepada saya, dibawa oleh keluarganya, oleh suami, oleh anak-anaknya, dan ibu ini kelihatan pucat, dua-dua tapak tangan biru, begitu juga jari-jari tangan dan jari-jari kaki pun biru. Dan apabila saya tanya adakah sudah dibawa ke klinik atau ke doktor, keluarga ini menjawab sudah dibawa ke doktor, dan doktor sahkan si ibu ini diserang oleh penyakit jantung, masalah jantung yang hebat. Sebab itulah tapak tangan, tapak kaki, muka pucat, tapak tangan biru, tapak kaki pun biru. Jadi oleh kerana keluarga ini mahu supaya saya beri jawapan adakah benar isi ibu ini diserang oleh penyakit jantung atau sebaliknya, maka keluarga ini minta supaya saya obatkan terlebih dahulu. Saya minta izin pada suaminya dan anak-anaknya untuk memicit bahu sebelah kiri. Di atas bahu sebelah kiri kita ini ada urat besar. Jadi saya picit dah, ya. Saya picit dengan tangan kanan saya urat besar di atas bahu ibu ini. Tiba-tiba ibu ini tak sedar, macam kerasukan. Jadi akhirnya saya dapatlah berdialog dengan jin yang ada di dalam tubuh ibu ini. Saya tanya, siapa awak? Dia menjawab, katalah, ya saya tukar nama lah, saya ini Fatimah. Kenapa Fatimah buat macam ni pada ibu ni? Biar dia mati. Kenapa awak nak bunuh dia? Kalau dia mati, saya boleh kahwin dengan suaminya. Lalu saya pegang erat-erat bahu ibu ini, lalu saya ancam dengan memegang kayu. Dengan memegang kayu seperti ini, kata saya, awak nak keluar atau tidak? Dia kata saya nak keluar. Kalau awak nak keluar, okey. Kalau tak mau keluar, saya akan pukul awak. Saya tahu di mana awak duduk. Akhirnya jin ini pun keluar. Ibu ini yang sesak nafas, pucat, jari-jari tapak tangan dan tapak tangan yang biru, begitu juga tapak kaki yang biru hilang. Lalu besok paginya keluarga ini datang semula mengucapkan terima kasih, dan mereka mengatakan bahawa ibu ini sihat 100%, tak ada masalah penyakit jantung, tidak ada. Jadi apa yang saya ceritakan ini dengan picitan yang kita lakukan dalam keadaan muraqabah, memohon kepada Allah supaya Allah tunjukkan masalah penyakit yang dihadapi oleh ibu ini, maka bila Allah kabulkan, kita akan dapat mendiagnosiskan dan seterusnya dapat merawat pesakit ini dengan cara yang betul. Tetapi kalau kita gunakan tirikan, katalah ibu ini menemui seorang perawat yang menggunakan tirikan, nanti kita akan dengar hasil tirikan itu yang bermacam-macam rupa, yang semuanya itu semakin merumitkan
masalah yang dihadapi oleh pesakit dan yang juga dihadapi oleh keluarga. Malahan mungkin berlarut-larut, berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Jadi inilah satu contoh bagaimana pecitan itu dapat digunakan secara berkesan untuk mengetahui adakah di dalam diri pesakit itu ada jin, ada setan atau sebaliknya. Satu contoh lain, seorang pesakit yang memang bertahun dia sakit, bila saya periksa macam tidak ada apa-apa, macam tidak ada apa-apa dalam tubuhnya, cepit ke ditekan ke, memang tidak ada. Kerana jin dan syaitan ni ada yang cerdik, ada yang pandai untuk mengelak diri. Tetapi setelah saya gunakan cepitan, sesudah saya gunakan tepukan, pijitan dan sebagainya, tak dapat dikesan. Akhirnya saya gunakan tapak tangan sebelah kanan saya lalukan tapak tangan saya di tubuh pesakit ini. Saya dapati bila sampai di bawah lutut sebelah kanan pesakit ini, di situ saya rasa sangat panas, berbeza dengan tempat-tempat ataupun kawasan tubuh orang ini yang kawasan anggota yang lain. Di bawah lutut sebelah kanan sangat panas. Lalu saya yakin syaitan atau jin yang menyebabkan pesakit ini menderita berada di bawah lutut sebelah kanan. Lalu saya pukul pelan-pelan di kawasan bawah lutut sebelah kanan. Rupanya betul, jin itu kesakitan, jadi orang tersebut meraung dan dalam sekejap mata jin itu keluar. Begitulah seterusnya kaedah pijitan, kaedah cepitan, kaedah tepukan, tekanan ini kita gunakan bagi menentukan adanya jin atau syaitan yang menyebabkan timbulnya penderitaan berbagai penyakit yang ada dalam seseorang pesakit. Bagaimanapun, ketika kita menjalankan pemeriksaan, hendaklah kita sentiasa bermuraqabah ma'iyah dan mengharap pertolongan Allah, hidayat daripada Allah SWT. Anggaplah diri kita ni kosong, tidak tahu apa-apa, supaya benar-benar kita dapat pertolongan Allah SWT. Sebab pertolongan Allah akan mudah didapati oleh orang yang benar-benar dalam keadaan al-muttarru. Bila kita berada dalam keadaan muttarru, al-muttarru adalah seorang manusia yang berasa tidak ada daya, tak ada usaha, tak ada apa pun, sudah tersepit dengan masalah sepenuhnya, hanya berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, seorang perawat itu tidaklah merasakan tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada apa pun kecuali semata-mata pertolongan Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah perintah kita supaya sentiasa mandang pertolongan, kurniaan dan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita supaya sentiasa memandang kurnia Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah. Jangan memandang usaha kita, perbuatan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dirahmati Allah, ditolong oleh Allah, supaya kita dapat kekuatan daripada Allah. Benar-benar kita duduk dalam keadaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi
dalam kuliah yang lepas telah pun saya terangkan ya, 5 sebab penting jin dan syaitan boleh masuk ke dalam tubuh. Tapi hendaklah kita, para pendengar sekian, faham, jangan silap. 5 sebab ini 5 sebab yang asas yang penting. Tapi di sana sebenarnya beribu-ribu sebab. Cuma 5 sebab ni ya. Pertama, jin itu boleh masuk ke dalam, jin dan syaitan boleh masuk ke dalam tubuh manusia disebabkan dia masuk sendiri. Nak menyakitkan manusia atau suka pada manusia, dia masuk sendiri ya. Tak dijemput, tak di apa, memang ya. Ini kita fahamlah macam istilah apa yang ada dalam masyarakat kita ya. Terkena sampuk lah. Orang yang terkena sampuk ni artinya orang itu diresapi oleh jin atau syaitan dengan tanpa sebab. Jin syaitan itu masuk sendiri. Mungkin kerana orang tersebut lalu di depan dia atau tersinggul atau terpijak atau apa-apa sebab. Jadi yang pertama, masuk sendiri. Yang kedua, disebabkan sihir. Bila sebut sihir ni macam-macam sihir, 1001 macam sihir, tak perlulah saya urai. Yang ketiganya disebabkan saka. Dan saka ini pun bukan hanya daripada keturunan mak bapak, datuk nenek ke atas. Saka ni macam-macam cabang ya. Kadang-kadang saka daripada jiran, kadang-kadang saka daripada bos kita, atau saka daripada ya, pekerja kepada bos, atau kalau di hospital saka daripada pesakit kepada doktor, atau saka daripada doktor kepada pesakit, dan begitulah seterusnya. Yang keempatnya ialah berbagai ilmu yang salah yang menggunakan jin dan syaitan ya. Kemudian akhir sekali gaya hidup. Gaya hidup ini banyak warnanya, banyak ceritanya. Gaya hidup ini seperti suka memancing di sungai, di laut, di tasik ya, di parit, di sawah waktu malam ya. Ketika mereka, orang-orang ni melakukan kegiatan ni, hobi memancing, maka jin dan syaitan itu masuk. Termasuklah seseorang yang berjogging. Jogging itu adalah gaya hidup dia ya. Orang yang jogging ini biasanya dia tengok kawasan itu cantik ya, track jogging itu pun cantik, tapi mereka tak nampak apa-apa yang ada di situ. Jin dan syaitan yang berkeliaran, jin dan syaitan yang ada di lorong-lorong atau di track-track jogging ini. Sebab itu ada orang yang tengah jogging jatuh pingsan, ada orang yang tengah jogging jatuh mati, ada orang yang tengah jogging jatuh sakit, hantar hospital berbulan-bulan tak sembuh. Ini gaya hidup terlalu banyak ya. Dan akhir sekali ialah amalan-amalan yang salah yang menggunakan jin dan syaitan. Saya minta maaf lah saya terlupa ya. Inilah 5 sebab. Tapi ini 5 sebab yang asas. Cabang-cabang daripada ini terlalu banyak. Kalau kita nak kira memang terlalu banyak. Tapi dengan 5 sebab yang asas ini dapat membantu kita, memudahkan kita memahami seorang pesakit yang diserapi oleh jin dan syaitan ini sebab apa. Jadi sekarang kita sampailah masanya ya, untuk para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk melihat bagaimana kaedah mendiagnosiskan seseorang pesakit dengan cepitan, tekanan, tepukan
dan sebagainya. Jadi marilah ya para pendengar sekalian, tumpukan perhatian masing-masing kepada kaedah mendiagnosiskan seseorang pesakit. Jadi berkaitan dengan tilik menilik tadi, saya tertarik dengan Tuan Guru kata walau apa cara sekalipun tilik menilik ni tak boleh digunakan. Tetapi ada juga yang menggunakan tilik menilik ni dengan kaedah yang lain. Mungkin dengan cara dia kata saya tidak menilik-menilik, tetapi saya solat hajat, minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada saya. Dan akhirnya saya dapati bahawa jalan kesimpulannya dapat daripada solat hajat. Itu satu, Tuan Guru. Satu lagi yang berkaitan dengan hal ini, kalau ada pesakit yang nak berubat daripada minta daripada jauh untuk berubat daripada jauh, adakah ia juga menggunakan teknik menilik juga? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita temui dalam masyarakat kita perawat tidak menggunakan pedikan untuk mengetahui penyakit dan sebab penyakit. Mereka menggunakan kaedah yang diajar oleh Islam, iaitu sembahyang hajat. Bila seseorang itu melakukan sembahyang hajat, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, maka orang tersebut menerusi pengalamannya yang bertahun-tahun, mungkin dia merasakan atau dia agak mungkin sebabnya orang ini sakit mungkin disebabkan sihir. Ada jin dan syaitan dalam tubuhnya ini disebabkan sihir. Jadi itu bukan tilikan ya. Dia meminta kepada Allah supaya Allah tunjukkan. Seperti tadilah ayat yang saya bacakan, ayat 29 surah Fussilat ya. Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami dua golongan makhluk-Mu yang telah menyesat kami, yaitu daripada golongan jin dan manusia, supaya kami jadikan kedua-duanya di bawah kaki kami, supaya kedua-duanya menjadi makhluk yang hina. Walaupun ayat ini sebenarnya kata-kata orang kafir di akhirat nanti, tapi saya diajar oleh seorang ulama, ayat ini boleh digunakan sebagai doa minta hidayat kepada Allah. Siapakah jin dan manusia yang menyebabkan seseorang itu sakit ya? Rabbana, ya Tuhan kami, arinal ladaini adallana minal jinni wal insi, tunjukkanlah kepada kami dua golongan makhluk-Mu daripada jin dan manusia yang telah menyesatkan kami, yang telah menyusahkan kami, supaya kami jadikan kedua-dua golongan ini di bawah kaki tapak kaki kami menjadi makhluk yang hina. Jadi ulama yang ajar pada saya, ayat ini kalau dibaca dengan niat supaya Allah tunjukkan ya, kejahatan sihir, kejahatan manusia, insya-Allah nanti kita akan dapat petunjuk daripada Allah atau isyarat-isyarat yang halus. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatu